A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa amal hadaru wal ibahatu faminan nasi man yaqulu annal asya'a ba'dal bi'atsati 'alal hadari ay 'ala sifatin hiyal hadaru. Dan adapun bermula sifat hadar dan sifat ibahah pada sesuatu, maka sebahagian daripada ulama itu manusia itulah ulama yang alilan kamal, ya, nas yang kamil, karena hanya ibarat, anda kata narik daripada yang lain daripada ulama, dia akan bicara kepada hukum sesuatunya je haram ataupun mubah, itu yang putuskan ulama, maka nas yang dimaksud itulah ulama di alilan kamal, ya. Di manusia yang kamil adalah ulama. Di maka sebahagian nibak ulama itu yang berpendapat ia nyaman akan sesungguhnya segala asya, apapun hal, apapun perkara sesudah Nabi diangkat ke Rasul, itu hukum dasarnya ialah hadar. Artinya dia ada sifat yang bermula dia sifat itu hadar. Atau apapun asya, apapun perkara yang dasar hukum ji di saat Nabi gagal angkat ke Rasul, yang hukum dasar ji ialah hadar. Untuk ujung-ujung ji untuk apa? Di ketika kahana mahali nya bendanya apa? Hukum ji. Maka buat asal itu asal hadar. Illa kecuali yang hana hadar itulah abahathu syari'atu, yang memubahkan akan yama oleh syariat. Toh yang diizinkan oleh syarak, itulah Nabi syarak untuk bisa dimanfaatkan, bisa dikerjakan, maka hukum ji mubah. Berarti segala benda, segala pekerjaan, apapun masalah haji yang mandum dasar hukum hadar, kecuali yang dimubahkan di syarak. Maka mana tafriq ji? Fa'in lam yujad, maka jika tidak diperdapatkan dalam syariat, akan barang-barang ya dulu yang menunjuki dia dia ada ibahah, ketika benda ataupun pekerjaan hana dalil bahawa boleh kerja, boleh tak konsumsi, contohnya boleh tak cak manfaat, maka fayutamassaku bil asli, maka diberpegangkan dengan asal saja. Toh asal itulah hadar, wahwa itulah bermula dia asal itulah hadar. Di bahasa di ketika hanampu bahasa apa asal di haram, hadar ke haram, ya. Di baik kerja ataupun baik recok. Ini satu pendapat daripada ulama. Wa minan nasi mayaqulu, dan sebahagian nibak ulama lain itu yang berpendapat yaman dengan sebaliknya demikian. Atau sebalik berarti asal-asal ji wahwa dan bermula dia biddun, itulah sesungguhnya asal pada asya oleh Nabi angkat ke Rasul, itu sesungguhnya asya itu sabit di atas ibahah, ya, di mandum hal, mandum pekerjaan dasar ji mubah, boleh kerja, kecuali yang mubah itulah hadarahu syar'u, yang menghadarkan, yang mengharamkan akan yama oleh syarak. Yang versi kedua daripada ulama. Cuman wasahihu, dan bermula pendapat yang kuat itu tafsil. Pendapat kelih tadi. Yang kena dua-dua pendapat. Yang kuat je kau nak telefon kau ada kedua, tapi ada kelihnya. Itulah pendapat yang mengatakan tafsil. Gimana tafsil je? Wa huwa annal mudarra ala tahrimi wal manafi'a ala al-halli. Dan bermula dianya pendapat yang sahih yang berpegang tafsir itu sesungguh perkara-perkara yang memberi mudarat, bendakah,
pekerjaan kah, itu sabit hukum asalnya ialah haram. Dan sesungguhnya segala perkara yang memberi manfaat, hukum dasarnya itu sabit dia ada halal. Tafsir. Sedangkan pendapat pertama, apakah manfaat, apakah mudarat, mandu masaji hadar. Pendapat kedua, apakah manfaat, apakah mudarat, asaji ibahah. Tapi yang kuat konyak tafsir ya. Yang mudarat, dasar hukum ji haram. Yang manfaat, dasar hukum ji halal. Yang di saat Nabi kagak angkat ke Rasul. Yang bicaranya diketika Nabi kana. Nabi kerja ke Rasul. Pertama ada kata teguhlah Nabi ke Rasul. Wa amma qabla al-bi'atsati. Adapun bermula seluruh asya. Teguhlah Nabi ga angkat ke Rasul, fala hukma. Itu nisya maka hana jenis hukum. Ya ta'allaqu bi ahadin, yang ta'alulah dia hukum dengan seseorang pun. Hana hukum apa? Hana hadar, hana ibahah. Karena hadar ibahahnya termasuk hukum taklifi. Hukum taklifi, hukum syarak. Ada hukum di ketika Nabi haji ke Rasul. Karena syarak. Ada Nabi guna syarak lah. Maka hana hukum apa? Hana hukum apa? Di segala hal, mudaratkah, manfaatkah, di ketika Nabi gak angkat ke Rasul, maka dasar-dasarnya hana hukum. Maka hana hukum lintifa'ir rasulil musili lahu ilaih. Dikarenakan ternafi sang Rasul yang menyampaikan lahu baginya hukum ilahi kepada syi'nya. Tihana yang betul hukum, tihana tak apa ni. Yang direkod kalau disampaikan pondasi hukum di dalam mazhab Syafi'i, ayat kala tentang bahasan Quran kala, pembahasan hadis kala, pembahasan qiyas kala, pembahasan ijma' kala, yang kena leh jina wa ma'na istishabil hali alladhi yuhtajju bihi kama sayati annal ayyustashabu ayyustashabal aslu ay al-adamul al-asli. Dan bermula makna istishab hal. Yang pondasi hukum yang kena dalam mazhab Syafi'i. Cara cuk hukum kena ya. Ketika ada periksa masalahnya di Al-Quran hana. Hadis juga hana, ijma' ulama juga hana, qiyas hana. Maka cuk kena toh istishab hal wa ba'asal maksudnya. Istihad tadi yang diambil hujahkan dengan istihad, kama saya ciri dia nyama itu makna je pun ayyustasahaba, bahawa di istisahabkan akan asal, dikembalikan ba asal maksudnya. Ada je pun Adam yang asli, dia wa asal tu asalnya asal-asal hana, asal-asal hana hukum. Ada benar menyebab ada mudarat, wabah saja pun asal-asal hukumnya haram. Ada manfaat, asal-asal hukumnya halal. Pendapat ikut ni. Dan pajan masa tajuk hujah dengan cara istishab hal inda adamid dalil syar'i, di ketika ketiadaan dalil yang syar'i. Kiban di ketika hana maksudnya bi an lam yajidhul mujtahidu ba'dal bahthi syadidi anhu biqadari taqati. Dengan bahawa tiada memperdapat akannya dalil syar'i oleh sang mujtahid oleh keperiksa yang berat anhu ni ba'dali, dengan ukuran kesanggupan daripada si mujtahid tersebut. Ada imam mujtahid kagak periksa dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, hana gerompok dalil tentang tabuh perkara, contohnya tabuh masalah, tabuh kejadian, maka gawalah ba'asal. Contoh ka'allam yajid dalilan ala wujubi siyami rajaba fayaqulu la yajibu bi istishabil asli ail adamil asli wahwa hujjatun jazman.
Seperti bahawa tiada memperdapat ianya mujtahid akan dalil di atas wajib puasa Rajab. Sedangkan puasa nak ada kerja-kerja. Nak kerja puasa, nak anjuran jemaah, anjuran ni apakah anjuran wajib ataupun tidak. Hanya ketemu dalil untuk yang ada wajib. Hanya ketemu dia yang mujtahid akan dalil di atas wajib puasa Rajab. Maka berpendapatlah dia mujtahid, ke fatwa lah. Sebab fatwa haji tiada wajiblah dia puasa Rajab dengan hujjah haji istishab asal. Artinya pun Adam yang asli. Arti asal-asal hanya wajib ni nak. Asal-asal hanya wajib. Wabak asal. Wahwa Adam bermula dia istishab asal, itulah jid ke hujjah nisbah jazam. Dalam mazhab katanya Imam Syafi'i. Jadi nyuka dua asal artinya ka jazam hukum. Wa amal istishabul masyhur alladhi huwa thubutu amrin fi zaman tsani li thubutihi fil awwali fa hujjatun indana dunal hanafiyati. Dan adapun bermula istishab yang ka masyhur. Tina dua istishab. Nak tahu istishab hal lagi tu ada bono. Nak tahu tu istishab masyhur. Istishab masyhur alladhi yang bermula dianya istishab masyhur, itulah tersebut hukum bak tabuh perkara. Perkara yang nak bak zaman yang kedua. Pakon tersebut hukum bak perkaranya dikarenakan nak sebut hukum bak perkara tersebut pada zaman pertama. Maka bermula dianya istishab itu jadi hujjah indana mazhab Syafi'i. Duna menyebab mazhab Hanafi. Dia tak buah-buah hukum nakun. Bak zamannya sebut. Pakon sebut dikarenakan pada masa awal cikna hukumnya. Wabak asal. Asal pada hukum masa awal. Yang dikira hujjah cik. Tapi yang kon wabak asal lagi yang katanya bak maksud. Contoh, fala zakata indana fi 20 dinaran naqisatan tara wajah birawajil kamilati bil istishabi. Maka hana jenis zakat di sisi katanya mazhab Syafi'i bak 20 dinar. Tapi 20 dinarnya yang nakih. Yang kurung. Hana tuh nisab. 20 dinar ka kurung ni bak nisab. Tapi harga haji tarau aja yang mantong melabalah. Dianya 20 dinar ono dengan laba yang sempurna. Jadi nak 20 dinar. Cuman kurung. Kurung bak nisab. Ada 20 dinar kurung. Yang maka getanya Syafi'i berpendapat hana kena tekut. Bahkan karena berpedoman masa dahulu yang nakih pun hana kena tekut. Walaupun jina dah kalau harga haji kah melambung tinggi. Harga kah tinggi ya. Bahkan menyo dinar yang kurangnya 20 dinar yang kurang nyan bak masa Nabi pun hana kena tekut. Arti wa ke dia bak masa Nabi. Masa Nabi hana kena tekut yang kurang daripada nisab walaupun harga haji kan melambung. Nyata banding harga mujino dengan harga muhawai. Nyawai 20 dinar yang kamel nyan sekian harga itu contoh. Mujino 20 dinar yang nakih harga haji lebih mahal ni mak 20 dinar yang kamel masa awal walaupun harga tinggi. Tinggi kon bak harga kalau kepada ain ji ya. Yang ka kurang mak nisab ke hana nyu. Ya. Wa amal adillatu fayuqaddamul jali minha 'ala al-khafi.
Dan ada pun bermula segala dalil-dalil di ketika tak kena cok dalil pada buah-buah hukum. Maka cara haji ialah wa yuqaddamu didahulukan akan dalil yang jali. Dalil yang terang. Didahulukan akan yang terang ni bab dalilan ketimbang dia ada yang khafi makna haji. Yang terang dilalah haji kepada maksud. Yang berarti dua dalil berarti. Dalil pertama dilalahnya kepada maksud yang terang jelas. Yang tabur dilalahnya khafi. Yang maka dahulukan yang jali. Wadzalika contoh haji dan bermulakan lagi contoh zahir dan muawwal. Natabuh hukum, natabuh dalil, kalimat inan ataupun kalam inan ialah kalam yang zahir. Yang tak buat tu baik ke ta'wi. Di antara hal yang zahir dengan yang ta'wi gecok ada zahir. Sebab zahir ni jelas makna. Yang ada ke ta'wi kan payah ke ta'wi makna lah. Ada khafi ta'wi je ni. Itu perkara ta'wi termasuk perkara khafi. Maka mana didahulukan akan lafaz pada makna yang hakiki, itulah makna zahir. Ada makna yang lafaz yang majazi. Yang ada ke ta'wi kan majazi dia kata haji. Kan makna draw ni. Yang tak mau langkah. Langkah yang lain lah. Fa'wal mujibu dan didahulukan silam akan yang pewajib bagi yakin, di atas yang pewajib bagi zan. Jadi dalil-dalil yang yakiniyah didahulukan di atas dalil-dalil yang bersifat dhaniyah. Contoh je wadhalika lagi contoh mutawatir dengan ahad. Maka didahulukan dalil yang pertama itulah mutawatir ketimbang ada ahad. Sebab kekuatan mutawatir yang ilmu yakin, ahad dhaniyah. Kecuali baru bahawa adalah kedua-duanya mutawatir dan ahad itu je am. Tak terkira. Kecuali bahawa adalah dia mutawatir ataupun yang pertama itu je am. Memang je kekuatan je yakiniyah. Tapi kandungan je bersifat dengan am. Maka ditakhsiskan akan yang pertama dengan atas kedua. Takhsis mutawatir dengan ahad. Lagi mana telah dahulu dia daripada takhsis kitab dengan sunnah. Al-Quran. Al-Quran kan ni bersifat dengan ilmu yakin, mutawatir Quran. Sedangkan hadis ji dhaniyah. Di ketika Al-Quran lafaz ji am, maka sah ke takhsis dengan hadis yang sifat ji dhaniyah. Yang mandung kena begah di ketika kata arud kata arud hukum. Ta'arud hukum dalil yang pertama jali, dalil yang kedua khafi, dahulukan yang jali, menancit. Dalil pertama ada ni pewajib ilmi, adapun yang kedua ialah pewajib ban, dahulukan pewajib ilmi. Dan menancit wan nutuqu min kitabin wa sunnatin alal qiyasi. Dan didahulukan akan nutuk artinya daripada Al-Quran dan hadis. Dahulukan Quran dan dahulukan hadis ada kias. Ada kias. Nak tahu hukum? Nak dua dalil. Yang tadang ba dalil Quran dan hadis, tapi hukum je pula perkara je. Yang kedua yang tadang ba kias kalau ia lebih hukum. Maka ketika ta'arud lagi nya ambillah nutuk. Dahulukan nutuk di atas kias. Illa ayyakuna kecuali bahawa nalah nutuk itu je am. Al-Quran dan hadis am, maka ditakhsiskan akan nutuk dengan kias lagi yang telah dahulu dia nyama. Apa konsah ke takhsis dikarenakan pedoman kias dia juga ialah Al-Quran dan hadis. Maka sah pada hakikat ialah ke takhsis hadis dengan hadis ataupun hadis dengan Quran ataupun Quran dengan hadis. Walaupun bentuk takhsis ya kias. Wal qiyasul jali alal khafi. Dan didahulukan akan kias yang jali di atas kias yang khafi. Contohnya wadzalika ka qiyasil illati ala qiyasis syabhi.
Dia menyatakan kalau segi kias ilat, maka dia hukum fulan masalahnya. Nyata tinjau bah kias syabah, dia hukum fulan. Maka dahulukanlah kias ilat. Pokoknya dikarenakan kekuatan ji lebih tinggi ketimbang kias syabah. Fa in wujida fi nutqi min kitabin aw sunnatin ma yughayyirul asla ayil adamal asli alladhi yu'abbaru an istishabihi bil istishabil hali fawadihun annahu yu'malu bin nutqi wa illa ay wa in lam yujad dzalika fayustashabul halu ay adamul asliyu ay yu'malu bihi. Maka jika diperdapatkan pada nutuk daripada Quran ataupun hadis, akan pun diperdapatkan akan yang mengubah dia akan asal, artinya akan adam yang asli, adam asli alladhi yang diibaratkan daripada istishabnya adam asli dengan istishab hal. Fawadihun itu niscaya maka bermula yang wadih oleh bahawa sesungguhnya pekerjaan itu diamalkan dengan nutuk. Untuk apa? Munyo asal-asal kan adam ji. Adam hukum ya, adam hukum. Maka ketika dalil Quran ataupun hadis yang menunjuki kepada sebalik daripada asal, maka diamalkan dengan Al-Quran dengan hadis tersebut. Bata beberapa perkara. Ada beberapa perkara, kalau asal-asal ke hana-hana hukum. Berapa nak temu ayat ataupun hadis yang menunjuki bahawa hukum je kebalikan daripada asal tersebut, maka amalkan dengan Al-Quran ataupun hadis. Dia kata didapatkan menyahana, dan jika tidak diperdapatkan akan demikian nutuk Al-Quran ataupun hadis yang niscaya maka diistishabkan akan hal, artinya akan adam asli, artinya diamalkan dengannya asal. Dia asas hana hukum lagi. Angkat lagi contoh mana? Lagi contoh puasa Rajab mana? Yang kan hana dalil yang menunjuki kepada wajib ke ataupun tidak. Maka wa bahasa hana wajib, minimal sunat berarti. Ini cara-cara untuk mengambil dalil bahawa hukumnya langkah-langkah. Waktu ta'arud ada ya, waktu ta'arud. Cuma yang tukang kerjanya ialah para mujtahid. Kawan katanya ya. Kawan katanya kan tukang cok buah merah kan. Yang ke periksa-periksa di ulama dia tukang cok buah merah kan. Cuma akibat tipe-tipe ciri-ciri daripada mujtahid yang bisa mengerjakan ijtihad hukumnya. Wa min syartil mufti wa huwa al-mujtahidu ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa fur'an khilafan wa madhhaban ay bi masailil fiqhi qawaidihi. Dan sebahagian daripada syarat si mufti itulah si mujtahid, wa huwa al-mujtahid, itu bahawa adalah dia si mujtahid itu orang yang alim dengan fiqh. Alim je ialah malakah benar. Latihan benar malakah dalam bidang fikih, walaupun hanya kekuasai bandum kitab fikih, ilmu fikih. Latihan dia kata dilemparkan sebuah masalah banyak, gonya na malakah, na kemampuan untuk periksa. Kadikiranya alim fikih. Kalau ada alim fikih bermalim membandum bab dalam fikih di malakah, di tahayyuk je benar. Jadi alim itu yang alim je dengan fikih, nisbah asal, arti usul fiqh alim, dan furu' itulah segala hukum-hukum fikih yang ijtihadi. Nisbah lagi nisbah khilaf begitu pun, dan nisbah yang kuat begitu pun. Jadi dengan segala masalah-masalah yang dalam bidang fikih, usul fikih je, furu' fikih je, khilafiyah dalam fikih je, yang kuat dalam fikihnya yang mandung itu pun.
Toh dalam masalah fikih, segala kawaid-kawaidnya daripada masalah fikih yang berkuasai, dan segala furu'-furu'nya fikih. Wa bima fiha minal khilafi, dan Bang Alim cik dengan barang-barang yang pada segala masalah-masalah fikih daripada khilafiyah. Begitu cik. Supaya bahawa apa? Gerupu yang khilaf liyadhhaba ila qaulin minhu. Supaya bahawa berpendapat dianya si mujtahidnya kepada satu pendapat daripadanya khilaf. Ketika yang alim dalam bidang khilafiyah, maka ketika orang bertanya, maka banyak akan memfatwakan dengan pendapat yang kuat. Artinya hana alim kan tu orang pegang pelana ya. Wala yukhalifuhu, dan tiada mukhalafah dia si mujtahid akannya mazhab. Mazhab tu mazhab yang kau nyanyut mati. Bi'an yahdisa qaulan akhara, kiban turah mukhalafah dengan bahawa kepedatang dia mujtahid akan pendapat yang lain, ya, yang di luar daripada ada mazhab ataupun sebalik daripada yang kuat ni mazhab. Jadi hanjat mufti memfatwakan pendapat yang dhaif, dia mesti berpendapat yang ada kuat. Listilzami ittifaqi min man qablahu li'adami dhihabihim ilahi ala nafihi. Dipakan wanyan mesti berpendapat dengan yang kuat bagi mukhalafah, karena lazim tu ittifaq siman yang tergolongnya semustahid dikarenakan adam berpendapat mereka nyaman ilahi kepada khilaf tersebut, dia atas menafikan khilaf. Jadi ketika si mustahid tersebut agaknya gefatwakan dengan yang sebalik khilaf, maka agaknya ialah dikira orang yang menyeleweng. Maka andai kata ruga fatwa lagi nya, maka yang agaknya fatwa bukanlah fatwa mazhab, fatwa pendapat roh banyak berarti. Bukan orang yang memfatwakan mazhab. Contoh tu Imam Muzani, murid Imam Syafi'i. Agaknya ialah imamnya mazhab Syafi'i. Hai murid Syafi'i ya. Tapi terkadang-kadang mereka nanti ketika ke fatwa di luar daripada mazhab Syafi'i, maka hanya taknya ada mazhab Syafi'i, pada taknya ada agaknya. Yang syarat pertama buang alim, buang alim dalam segala hal-hal yang berhubungan dengan fikih dalam mazhab. Yang kedua syaratnya ialah wa ayyakuna kamilan alati fil ijtihadi, arifan bima yahtaju ilaihi fil istinbatil ahkami minan nahwi wal lughati wa ma'rifati rijalir rawina lil akhbari liyakhudha biriwayatil maqbuli minhum dunal majruhi. Yang kedua syaratnya bahawa adalah dianya si mujtahid itu orang yang sempurna ilmu alat dalam berijtihad. Nanti ilmu alat bermantap. Lagi banyak orang yang arif, yang gemarifah dengan yang berhajatlah dia mujtahid ilahi kepadanya pada memetik segala hukum-hukum. Pandai dah mamanya daripada ilmu nahu, bermalim nahu, nahu tarahnya bermalim si mujtahid. Karena hukum yang diijtihad ialah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Kecuali untuk Al-Quran banyak bahasa Aceh. Nya hana payah malin nahu taraf. Bukan hana ya. Di nahu taraf bermalim. Dan ilmu lughah juga bermalim supaya juga tak geduri yang toh lafaz yang zahir, yang toh lafaz yang muawwal tu. Dan begeduri ialah para rijal yang merawikan bagi hadis-hadis. Begeduri para perawi hadis yang kuat-kuat, supaya bahawa mengambil dianya si mujtahid dengan riwayat yang makbul daripada mereka para perawi hadis, duna tiada mengambil beliau akan riwayat yang majruh, yang penyakit ya, di dalam saling hadis. Jadi begeduri
Sanad-sanad hadisnya berkuasai sanad-sanad hadis. Dia hana ada cak hadis cak pada Google. Nya hana ada kemudahan lah. Nya copy paste orang ya. Dia orang yang makrifah dengan para perawi hadis. Ada intinya apa? Gonya beralim ilmu masalah hadis. Nyatanya ini apa? Kitab Baikunian berkuasai berarti. Kitab Baikuni berkuasai. Dan baru kena orang yang alim ilmu hadis. Dia cuma modal hafai mata arba'in. Modal hafai apa? Riyadhus Shalihin. Jangan kita hadis tu. Modal hafai kita hadisnya nanti. Yang kedua. Yang kedua lah. Yang kelih bahawa goanyan ialah adalah dianya si mustahid itu yang kamil ilmu tafsir ayat. Ayat keban ayat yang warid pada segala hukum-hukum. Dia berpahami ilmu tafsir. Dia hanya berpahami Quran daripada terjemah yang kon tafsirnya. Dia tafsir Quran juga beralim. Tafsir Jalalain, tafsir Hazin ya, tafsir Qurtubi. Dia beralim dalam ilmu tafsir Quran. Khususan pada ayat-ayat masalah hukum. Ayat muhkamat ya. Yang beralim keban tafsir daripada ayat tersebut. Dan juga pada segala hadis-hadis yang warid bermasalah hukum cik. Ada hadis-hadis yang nak disampaikan tentang hukum-hukum syariat yang berkuasai tafsir ji. Anda mesti hafal. Penting berkuasai ya. Hikmah tujuan je pun liwafiqa dzalika fi ijtihadihi ila akhirih. Supaya bahawa muwafaqahlah dia mujtahid akan demikian hadis dengan ayat tafsir ji pada ijtihad si mujtahid hingga akhir ijtihadnya. Jadi ketika ke ijtihad, pegangan mana dia kata hana mafhum bagian tafsir Quran ataupun hadis. Kiban lagi kena ijtihad hukum tu. Ya. Wa ma dzakarahu min qawlihi 'arifan min jumlatil alatil ijtihadi wa minha ma'rifatu biqawaid usuli wa ghairi dzalika. Dan wala yukhalifu wa ma. Dan jangan dimukhalafah dia mujtahid akan ianya tafsir Quran ataupun hadis. Dan akan ma yang kagak sebut dia yang musannif akan iama dibak ke musannif pun arifan. Min jumlati alat ijtihad. Jadi si mujtahid tersebut bertampi ketika ke ijtihad hukum mukhalafah daripada ayat hadis tafsir ji dan mukhalafah daripada undang-undang ilmu alat. Dan wa minha sebahagian daripada ilmu alat yang bermaksud itulah ma'rifahnya si mujtahid dengan segala kaedah-kaedah usul. Yang termasuk alat. Jadi intinya ilmu-ilmu alat yang berkuasai. Apalagi yang dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kan ilmu alat je 12 12 ilmu alat lah. Yang berkuasai ya. Yang syarat daripada si mujtahid, ti orang yang fatwa hukum ya. Wa min syaratil mustafti, dan sebahagian daripada syarat orang yang laki fatwa. Orang yang fatwa, hanya orang yang laki fatwa, ayyakuna min ahli taqlidi. Itu bahawa adalah dianya si mustafti itu sebahagian daripada ahli taklid. Arti orang yang boleh untuk taklid orang lain. Arti mana? Lah si mustaftinya ialah si mufti. Karena mujtahid hanya ikut mujtahid. Dia mujtahid hanya ikut mujtahid. Orang yang kagak pada mazhab tu, pergi ke mazhab kau nanti.
Ti orang yang bukan tipe mufti. Yang baru geken dengan mukallid. Ti orangnya yang geken dengan mustafti. Maka di ketika bukan orang yang mufti, berarti orang yang ahli taklid, mustafti, maka ditaklid ianya si mustafti akan si mufti pada seluruh fatwa-fatwa si mufti. Hati hanjut mufti ikut mufti ya ti. Itu contoh yang hanjut. Fa in lam yakuni syakhsu min ahli taklidi. Maka jika tidak adalah seseorang itu sebahagian iba ahli taklid. Sebab tu haji biangkana dengan bahawa adalah dia si khas itu daripada ahli ijtihad, si mujtahid ji. Maka tidak bolehlah baginya si mujtahidnya oleh bahawa gelaki fatwa je bagap. Kama qala sebagaimana kelam musannif liku. Kibangun walaisa lil alimi, dan tidak bolehlah bagi orang yang alim, itulah bagi mujtahid maksudnya, bahawa ikut yang si alim kan. Tiganya hanjut ikut kau. Goknya orang yang diikut ni kau. Maka hanjut litamakunihi minal ijtihad, karena mungkinnya si alim daripada ijtihad. Goknya orang yang kagak beri kesanggupan yang Allah Ta'ala kemampuan untuk berijtihad, maka orang yang nak kemampuan untuk ijtihad hanjut ikut kau. Harus ke ijtihad ke geroh sebab nak alat, nak kemampuan. Mana ni dia hanjut ke laki-laki fatwa kau. Tiga gejuk nikmat yang raya, hikmah yang raya mampu untuk ijtihad, dia mesti digunakan katanya. Haji ke taklid. Dia yang boleh taklid orang yang bukan ahli ijtihad. Bagi kita tanya je. Wat taklidu, dan bermula taklid. Dalam fikih boleh taklid. Yang dalam bidang etika hanya taklid. Hanya fikih je. Dan bermula taklid itu menerima pendapat orang yang berpendapat dengan hana perleh kepada dalil. Ya dzkuruha, yang disebut dia syaqail akannya hujjah tersebut. Yang ke taklid. Tanya taca hukum. Ada pun dalil pergi je cik. Mazhab Syafi'i bagah pulan haram. Agak haram je dalil je pun. Dalil hana apa kaji haram. Yang kasah taklid. Dibolehkan lagi nya ya. Mana kata ada pun lebih gen. Fa'ala hadza, maka tak ada definisi taklid tersebut. Ke taklid tak terima haba orang yang kun dengan hanapan ke dalil. Tak ada madarihnya. Fa'ala hadza, bermula kabul, bermula tak terima narid Nabi SAW pada yang kagak sampaikan dia Nabi akan Yaman di bahu hukum, itu dinamakan akannya kabul akan taklid. Nanti tak terima apa yang Nabi sampaikan, karena mau tahu dengan dalil jipu, ilat jipu. Pokoknya Nabi pegah bulan-bulan. Titik selesai. Maka kena dengan taklid di situ. Yang tambah definisi daripada taklid. Wa minhum man qala, dan sebahagian di mereka ulama itu si mana berpendapat Yaman bermula taklid itu qabulu menerima qaul orang yang qail, wa anta padahal bermula engkau itu tiada engkau ketahui min aina qala, daripada manakah berpendapat yang si qail. Ada ji la ta'lamu ma khadahu, tiada engkau ketahui akan tempat ambilannya si mujtahidnya, si qailnya. Yang kena clear. Tak terima apa yang disampaikan oleh orang yang sampaikan, tapi tanya hanya ada pun. Pak dasar ke berpendapat lagi nya. Versi radikal ya. Maka yang kena clear versi kedua. Fa'in qulna, maka jika katanya katakan pedakun innan nabiyya, sesungguh Nabi SAW adalah dia Nabi berpendapat Nabi dengan cara kias, artinya dengan bahawa berijtihad dia Nabi. Ini Nabi kumpulan-kumpulan dengan cara ijtihad.
Fayajuzu, maka bolehlah oleh bahawa dinamakan akan menerima haba Nabi akan taklid sid. Tak tepu dia tanya. Bahawa Nabi dia sampaikan tanya dengan cara kias. Artinya Nabi ke ijtihad hukumnya. Maka tak terima haba Nabi dengan cara Nabi ijtihad yang juga bisa dinamakan dengan taklid. Pakon lihdimali ayyakuna an ijtihadin wa an ijtihadin. Karena boleh jadi bahawa adalah dianya hukum itu nebak ijtihad Nabi. Ihtimal kanan. Ada yang tadong juga, ada yang tadong berpendapat bahawa Nabi sah ijtihad. Ada nak khilaf pendapat tentang ijtihad Nabi. Tadong pendapat mengatakan Nabi nak ke ijtihad. Maka tak terima haba yang Nabi sampaikan. Maka kena dengan taklid sid. Kerana ihtimal bahawa Nabi memang nak ijtihad. Kama kembali kanji wa in qulna, dan jika tanya orang berpendapat, tahu pendapat anahu sesungguh Nabi itu tiada ijtihad Nabi. Hukum yang Nabi sampaikan wa innama hanya saja berpendapat dia Nabi daripada wahyu mandum. Wama, dan tiada bertutur dia Nabi daripada keinginan dirinya. In huwa, kecuali yang apa? Tidaklah bermula dianya tuturan Nabi kecuali itu wahyu yang diwahyukan. Maka tak ada pendapat yang mengatakan Nabi hanya ijtihad, maka fala yusama, maka tidak dinamakan akan tak terima haba Nabi akan taklid. Pakon listinadihi, karena disandarkannya hukum tersebut kepada wahyu. Artinya dua versinya, nyetadong kepada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi nak ijtihad, maka sah getanya geke dengan mukallid. Nyetadong pendapat yang mengatakan Nabi hanya ijtihad mandung wahyu, maka hanya sah dengan taklid. Karena taklidnya mengikut pendapat orang lain. Yang katanya hanya rupa pak dasar gecok hukum tersebut. Dah hanya mau tahu pi tanya pi. Sedangkan Nabi kan jelas wahyu. Dia hanya ijtihad. Dia qaulu man, arti kan ijtihad. Arti taklid mengikut orang yang berijtihad. Dia kena taklid mengikut orang yang berijtihad. Cuma hanya tu pun dah dijihad. Pada dasar gecok. Yang kena dengan taklid. Yang tak ada pendapat Nabi hanya ijtihad, maka hanya kena dengan taklid katanya, hanya ke mukallid. Kerana Nabi hanya ijtihad. Wa amal ijtihadu, dan adapun bermula ijtihad, maka definisi ijtihad, dia ijtihad itulah bazlul was'i fi bulughil wardi al-maqsudi. Maka bermula dia ijtihad itulah memberikan keluasan pada menyampaikan tujuan daripada ilmu, liyahsulalahu, supaya bahawa hasillah dianya ilmu baginya si mujtahidnya dengan ijtihad. Arti orang-orang yang sampai kepada tingkatan ijtihad, mereka diberi keluasan li syarak untuk gepetuh hukum lagi hasil ijtihad banyak. Supaya hukumnya bersempurna hasilnya dengan ijtihad. Maka mana ketika orang sampai pada makam ijtihad, fal mujtahidu, maka bermula seorang mujtahid. Jika adalah beliau itu orang yang kamil alat, sempurna alat bagi ijtihad, lagi man telah dahulu ya katib syarat wujud kan, katib syarat untuk berijtihad, maka kagak ijtihad tu fa ini ijtihada. Maka jika berijtihad dia mujtahid pada segala furu'-furu' syariat, fa asaba, maka benar dia mujtahid. Dia ada ijtihad dengan sesuai lagi wakil. Maka sabit bagi mujtahid itu nak dua pahala. Dua pahala je dua. Yang pertama dia ada ijtihad legonya, dan yang kedua dia ada betulnya si mujtahid. Ada setiap mujtahid menyukai ijtihad, maka betul, pahala kena dua. Allah ya.
ada pahala bekerja, yang kan jerihnya itihad lah, jerihnya usaha nya ya, dan kerja pahala benar. Ma wakil ke ada pun yang wakil ke ban, ada pun wakil ke ban, nya wakil ba Allah Taala ya, apakah benar pada wakil ataupun tidaknya ba Allah Taala. Bukti ji mandum madhab mandum sah tak ikut. Wakil mana ni banding mele tak wakil satu je. Setiap masalah satu wakil je. Cuma hatoh yang toh wakil je. Makanya terjadilah 4 mazhab ataupun 12 mazhab masa awal. Dikarenakan syarat dia beri kesempatan mujtahid untuk berijtihad. Dia apapun yang berijtihad mandum direstui di syarat. Makna kata salah satu daripada ijtihadnya betul lagi wakil, maka mendapat pahala 2. Makna kata salah hanya sesuai dengan wakil wa'in. Dan jika ijtihad dia si mujtahid padanya furung-furung syariat dan salah dia mujtahid pada wakil, maksudnya ada puji salah yang tu. Dan maka sabit bagi mujtahid itu satu pahala. Pahala yang satu. Ada tu pahala, ada ijtihad maknanya. Pahala bab bekerja lah kan. Betul ke aja? Ya intinya nak rogok mujtahid. Nak rogoknya. Apakah yang kau nya ijtihadnya sesuai dengan wakil ataupun tidak, kau nya kamu untung. Pahala ijtihad kana. Wa sayati dalilu dalika, dan selagi akan datanglah oleh dalil demikian ya, dalil bahawa mujtahid ada dua versi untuk pahala ya. Di ketika salah ataupun di ketika benar. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fi furu'i musibun bina'an ala anna hukmallahi fi haqqihi wa haqqi muqallidihi ma adda ilaihi ijtihaduhu. Dan sebahagian daripada mereka ulama cusiman yang berpendapat yaman perkenimannya bermula seluruh mujtahid pada segala furung-furung syariat itu mandum benar ya. Hanya cerita salah. Bukan benar. Rotoh dasari binaan. Karena gedasari dia ada sesungguh hukum Allah pada hak si mujtahid dan pada hak orang yang ikut mujtahidnya. Itulah mah yang ditunaikan kepadanya oleh ijtihad si mujtahidnya. Ada pandangan pun pada wakil yang tak ada pendapatnya. Tak ada pendapatnya wakil daripada segala furung-furung syariat yang berbeza-beza dengan berbeza-bedanya ijtihad para mujtahid. Contoh wakil apa katanya mazhab Syafi'i bahawa artinya ialah najis. Kata najis yang hukum Tuhan bab Imam Syafi'i dan bab katanya para pengikut Syafi'i. Mazhab lain mengatakan hana najis. Yang wakil ecit. Wakil pada mazhab yang tersebut bagi imam dan bagi pengikut imam tersebut. Arti wakil berbeza-beza daripada hasil ijtihad mujtahid. Yang kan sebahagian ulama yang khusus kepada masalah furung-furung syariat, hanya bicara kepada mujtahid furung syariat. Sedangkan pada asal syariat baik dikut nya lanjut. Kan mujtahid cina. Mujtahid dikut. Nya dikut dia tak satu, hanya beda-beda. Menyo le berarti kah membenarkan para aliran sesat sama dengan yang bahaya je. Dia bawa furung syariat ada masalah. Ban 12 mazhab mandum betul. Berarti 12 mazhab sama dengan 12 wakil. Sesuai lagi yang dikehendaki oleh ijtihad masing-masing mujtahid mazhab. Yang khusus pada furung syariat menyebab yang ikut wala yajuzu, dan tidak bolehlah oleh bahawa dikatakan pudakun kullu bermula tiap-tiap mujtahid pada usul-usul kalamiah pada masalah ikut itu benar hanya dengan nanti kalau tak betul Wahabi pula anda, tak betul Mu'tazilah pula anda, tak betul Jabariyah pula anda. Kadang mujtahid mana mah ini baik ikut tetap satu hanya le.
Pakau hanjin le. Lianna zalika yuaddi, karena sesungguhnya demikian tak etikut bahawa mandum mustahil kalam etikut yang betul itu membawaki dia demikian kepada membenarkan ahli dhalalah daripada kaum Nasrani pada ucapan mereka dengan lehero Tuhan. Yang kamu mustahil je nah. Mustahil etikut Nasrani. Dan membenarkan para dhalalah ni majusi. Pada pendapat mereka apa? Dengan dua asal bagi alamnya. Yang ke mereka alamnya asalnya dua. Tu asalnya nur dengan kegelapan yang asalkan mereka. Majusi kan penyembah matahari. Temah bintang, temah matahari. Yang mereka mengikir pun asal je ialah kon Tuhan. Ikir maknanya. Kon Tuhan asal. Nur dengan zulumahnya asal-asal. Mereka menyembah duanya. Disembah di ketika matahari itu disembah cahaya, disembah di ketika matahari terbenam, disembah kegelapan yang akan datang. Itu namanya. Dan juga bahaya haji ialah membawaki kepada membenarkan kaum-kaum kafir, pada menafikan mereka kaum kafir akan tauhid Allah Ta'ala dan akan kebangkitan rasul-rasul. Dan menafikan mereka akan kembali kepada nangro akhirat. Yang kafir-kafir musyrik itu yang kan mutahhir je mereka. Dia sesat tapi kafir. Dan juga membawaki kepada membenarkan golongan mulhidin, pada menafikan mereka mulhidin akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Lagi contoh sifat kalam, yang mereka hanya menganggap sifat kalam yang ikut mereka. Dan menafikan mereka pun akan dicipta di Allah Ta'ala akan perbuatan hamba. Itu menafikan Quran mereka. Dalam Quran kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia mereka menganggap segala perbuatan hamba ya dari hamba, bukan dari Tuhan. Dan juga menafikan mereka akan keadaan Allah Ta'ala itu dapat dilihatkan di nangro akhirat. Berarti maknanya yang ikut awak mulhidin, dan yang bukan demikian ya baik ikut mereka lain lah. Maka bahaya ajinya. Menyota takut bahawa kullu mujtahid yang ikut betul yang salah, membawaki kepada membenarkan kaum-kaum sesat, kaum-kaum kafir ya. Jadi yang ikut tetap satu. Mujtahid tak satu. Ahlussunnah wal Jamaah ya. Wa dalilu man, dan bermula dalil siman yang berkata ya man, pergi ke man, laisa tidaklah tiap-tiap mustahil pada furu' itu benar. Lagi yang ada versi pendapat pun. Yang mustahil tu mustahil furu'. Ini kembali ke dia, kembali ke furu'. Dia kena dua. Pendapat pun mengatakan pun bahawa mustahil furu' syariat manakala benar, manakala salah. Pendapat kedua mengatakan mandum mustahil benar. Diwakil sesuai dengan yang dikehendaki ijtihad dengannya. Tak ada pendapat pun mengatakan mujtahid betul salah dalam ijtihad. Dalil ji tu dan bermula dalil siman yang mengatakan yaman tidaklah tiap-tiap mujtahid pada furu' itu benar. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ke Nabi? Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Bermula aman ke Nabi yang ijtihad yaman, maka benar yaman lah ijtihad ji pada wakil, maka bagi yaman itu dua pahala. Dan bermula aman yang ijtihad yaman dan salah yaman lam lagi ijtihad wakil, maka bagi yaman itu satu pahala. Ialah yang dalil hadis Nabi. Maka ji yang pendapat yang kuat. Yang kuat memang lagi yang kondisi para mujtahid ya. Terkadang benar pada wakil, terkadang salah pada wakil. Mewakil haji hanya itu. Wajhud dalili, dan bermula alasannya sebagai dalil.
Jadi yang kuat. Sesungguh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu khata'a la mujtahida taratan wa sawabahu ukhra. Menyalahkan dia Nabi akan mujtahid pada satu kali. Dia nak pernah Nabi ketika sahabat dia sampaikan sesuatu, kepesalah Nabi hanjat lagi nya. Dia yang akan buktikan apa? Para sahabat nak kekuatan ijtihad. Tapi Nabi menyalahkan wadikon lagi nya Nabi. Dia akan bukti bahawa ijtihad nasalah. Apa Nabi kagak ingkar? Dan mana si ostawabahu dan naga pembenar Nabi akannya si mujtahid pada kali yang lain. Gedukung sahabat. Yang bukti ji. Sedangkan para sahabat memang orang-orang kebanyakan sahabat mereka sampai kepada martabat mujtahid mutlak. Hak mereka untuk berijtihad. Dia sesekali Nabi ke pesalah sahabat ataupun tindakan sahabat. Sesekali ke benar. Lagi janda Abu Bakar geusir para awak Habasyi, awak Ethiopia yang sedang bermain musik. Kan geusir namanya. Nya hasil ijtihadnya lagi kan. Datang Nabi gelarang, dah usir. Maknanya orang raya. Sedangkan mereka memang dalam keadaan bergembira dan gejak puja-puja Nabi dengan menggunakan alat musik. Apa pun. Kan bentuk teguran Nabi. Maka ajak ke dali ya. Bahkan hadis yang manis istihadanya wal hadisu rawahul syaikhani, kuat hadisnya. Dengan hadis kuno itu gerawi akan ji oleh dua syekh. Dua syekh ya. Artinya matan lagi nya manis istihadanya matanya nya Bukhari Muslim lagi nya lafaz. Bahkan Imam Bukhari na lafaz apa tu semakna ngonya no beda lafaz dah. Dan bermula lafaz Imam Bukhari. Idza jitahada al hakimu fa hakama fa asaba falahu ajrani. Sama maknanya. Apabila ijtihad oleh seorang hakim, maka hukum lewatnya, maka benar dianya si hakim, maka bagi si hakim itu nak dua pahala. Kau semakna ada waktu beda lafaz. Dan apabila hukum oleh si hakim, maka salah si hakim, maka bagi ji itu nak satu pahala. Semakna ada waktu. Beda min haitsulah lafaz mentong. Wallahu a'lam ya. Katamat.